Ada orang tanya, agent especially lah, sebab dia perlukan jawapan. Klien pun dia tanya, kenapa harga takaful ni, kalau di sekarang di Hong Leong lah, sebab dia ada di Hong Leong, kenapa benefitnya sama tetapi harga yang berbeza? Kenapa dengan ejen A dia dapat mahal, ejen B dia dapat murah? Okey, benefit sama. Okey, sebelum tu PU nak betulkan penggunaan term. Ini bagi PU lah. Kalau salah, tak apa. Tak ada yang salah, tak ada yang betul. Tapi bagi PU, murah mahal apabila kita bandingkan harga dengan sesuatu benda yang sama. Maksudnya kalau dalam eksperimen sains, sesuatu yang dimalarkan, iaitu apa yang dimalarkan adalah benefit. Benefit exactly sama. Tapi ada dua harga berbeza. Itu baru murah dan mahal. Walaupun begitu, masih tidak boleh dibandingkan apple to apple. Okey, maksudnya macam ni. Sebuah kereta BMW, spek ABCD. Di kedai A. Speknya sama ABCD di kedai B. Okay, tahun sama, color sama, sport sama sebiji. Tak ada beza satu pun. Dan A jual 200,000 dan B jual 195,000. Dalam keadaan ini, kita cakap B murah. Sebab kereta sama, spek sama, harga berbeza, B murah, A mahal. Okey. Tapi masih tak boleh nak dibandingkan itu apple to apple sebab mungkin salesman B tadi dikurangkan komisen dia 5,000, dia bagi kat EU 165,000. Masih tak boleh nak compare apple to apple. Tetapi basically kalau benda ni sebiji sama, commission sama, everything sama, baru boleh kata murah atau mahal bergantung kepada harga. Tetapi kalau spek A adalah M Sport, yang B bukan M Sport, yang M Sport 300,000, yang non M Sport kita kata 200,000. Kita tak boleh cakap M Sport tu mahal. Kita tak boleh cakap non-M Sport tu murah. Sebab spek tidak sama. M Sport confirm harga dia lebih tinggi. Bukan mahal, tinggi. Sebab spek dia tinggi, harga tinggi. Kereta yang tidak M Sport, spek rendah, harga rendah. Tetapi kita cakap M Sport mahal, tak M Sport murah. Bagi view lah. Term tak berapa betul. Tapi tak ada no isu, no isu. Bukan kata isu yang besar, tak ada isu yang besar. Cuma kata pembuka cara lah, untuk kita sama-sama berfikir. Okay, right? Untuk hal ni, menjawab soalan. Pertama, kenapa yang ejen A mahal, ejen B murah? Spek sama. Dan kenapa ada basic, kenapa ada RAC, Regular Additional Contribution. Dah ada basic, kenapa nak ada RAC? Ada orang cakap RAC ni apa pula? Basic ni apa pula? Okey. Bank negara, dia berfikir, kerajaan melalui bank negara, dia fikir macam mana nak kurangkan harga takaful ni. Sebab harga takaful semakin naik. Right? Sebab kos medical semakin naik, tabarut naik yang you dah cerita dengan video sebelum ni. Jadi kerajaan melalui bank negara membuat satu keadaan plan gabungan basic dengan saver. Ada company panggil saver, ada company panggil RAC, Regular Additional Contribution. Okey. Supaya apa? Tidak lain tidak bukan untuk mengurangkan sumbangan yang dibayar oleh klien, untuk klien bayar rendah.
klien bayar murah. Okey. Bagaimana jadi macam tu? Okey. Nah, ini pergi nak cerita. Macam mana jadi begitu. Okay, right. Ya, kalau anda tengok dekat skrin sekarang, okay, PU buat untuk baby lah. Okay, umur 1 tahun. Right. Okay. Polisi dia, harga adalah RM150. Ini satu harga. Okay. Untuk harga, dia boleh gabungan macam ni dah. Basic campur RAC, okay, sama dengan total. So, dalam kes ni, dibesarkan. Basic campur RAC sama dengan total. Total ini yang perlu dibayar oleh klien. Berapa? Tengok berapa basic, berapa RAC. So, kita boleh buat beberapa keadaan. Pertama, kita buat basic, kita buat dua-dua. Okey. Contoh kalau 1,5 ni, pecahan dia 100 bahagi 1,5. 66%. 67% basic. Dan baki 33% RAC. Okey, keluarlah RM150. Betul? Macam tu. Okey. Kalau ada satu lagi pilihan, basic ni, okey, 100%. Dan RAC ni 0%. Right. Untuk polisi yang mix dua ni, RAC dan basic, harga dia 1,5. Untuk yang macam ni berapa pula? Okey, kita tengok. Harga dia adalah RM260. Nampak? Basic 260, RAC kosong. Ini basic, ini basic. Ini RAC, ini total 260. Tengok. Kalau yang dulu punya, style dulu, semua basic. Tak ada RAC. So, sebenarnya polisi ni adalah berharga RM260 yang benefit yang dia ambil ni. Okey. Tinggi. Right? Jadi macam mana kerajaan nak kurangkan harga? Dia cadang buat campuran. Campuran harga. Macam ni. Jadilah 1,5. Dah jimat berapa ringgit? RM110. Klien jimat. Okey. Kenapa jadi macam tu? Okey, right. Kita lihat Untuk basic, okey, untuk 1 hingga 7 tahun, dia ambil untuk kos pengurusan yang tinggi. Bermula 70%. Okey. Okey, kalau kita cari 70% dan turun sampai tahun yang ke-7 kosong. 1 hingga 6 tahun. 6 tahun, sorry. Okey, tengok sini. Ni. Jurah wakalah untuk sumbangan. 68% dia ambil. Turun 56, 56, 56, 38, 10 dan tahun yang ni dah kosong. Okey, 260 cuba kali dengan 68%. RM176 dah keluar daripada sumbangan klien untuk apa? Pertama, kos company, nak bayar gaji staff, nak buat semua kos lah yang terlibat. Okey? Dan sebahagiannya untuk commission agent dan overriding leader. Kan? So ini dah burn. Okey, berapa persen? RM176. Okey. Jadi apa kesannya apabila kita buat campur RAC? Okey, bila campur RAC yang basic RM100 ini dah jadi RM68 sahaja. Sebab 68 kali 100 RM68.
Jadi dah RM108. Dah kurang burn tu. Burn untuk apa? Komisi ejen. Daripada RM91. Kalau 260, 35%. Kalau PU jual kepada anda RM260, PU dapat RM91 komisen. Wow, banyaknya. Oh, tak adalah ejen dapat harga tinggi. Dapat komisen tinggi. Kalau ejen dapat komisen tinggi, apa yang anda patut buat? Jom jadi ejen. Awak nak tak komisen tinggi? Nak kan? Jom jadi ejen. Okey. Daftar sekarang. Tetapi apabila kita kurangkan basic jadi RM1, komisen PU dah jadi RM35. Aduh, sedihnya. Short RM56. Nampak? Okey. Bila 260 turun jadi 150, you jimat 110. Alhamdulillah, syukur. Berterima kasih kepada ejen kerana dia jual kepada anda polisi yang harga murah lah. Sampai ke apa? Kurangkan dia punya komisen sebanyak RM56. Okey, So, apabila dia letak RAC, bahagian RAC ni portion dia tak tinggi untuk diambil untuk charge tu. Rasanya 2%, 3% lah kot. Komisen ejen 0.06 macam tu, tak dapat 1%. Ibarat macam tak ada lah. Kalau kita cerita kat ejen pun tak ada komisen untuk RAC ni. Jadi kalau dia bayar RM50, okey, yang RAC ni RM50, RAC RM50 ni, okey. Kalau RM50 kali dengan 0.3 lah, PU tak ingat sangat. Bukan 30%, 3%. Okey. Maknanya hanya RM1.50 sahaja yang RM1.50 sahaja yang diambil untuk kos pengurusan di atas server tadi, di atas RAC tadi. Nampak? Okey. Jadi tolak 50, RM48.50 terus masuk akaun customer. Okay, PUA. Nampak? Jadi dengan mix macam ni, membuatkan polisi tu boleh bayar harga rendah, murah. Okey. Tapi yang tak bestnya ejen dapat komisen kurang. Okey. Right. Jadi sorry, ada pengendala pula. Okey. Okey. Sebab itulah kita ada dua bahagian, satu basic dan satu RAC. Jadi maksudnya, mana kalau orang kata kenapa kena ada dua perkara ini, kena ada dua jenis of payment ni, disebabkan untuk mengurangkan caruman klien. Bagaimana dia boleh jadi macam tu? Apabila kita letak RAC, kos untuk yang diambil untuk membayar kos pengurusan, kos komisen dah kurang. Situ duduk dia. Okay. Berapa ringgit yang boleh buat basic paling murah? RM50. Basic ni boleh tukar jadi RM50. Kalau RM50, komisen ejen RM17.50. Dan polisi ni boleh jadi RM130 sebulan. Wow. Lagi murah. Bayar RM130 pun dapat manfaat macam ni. Bayar RM100.50 pun dapat manfaat macam ni. Bayar RM260 pun dapat manfaat macam ni. Best ni jadi klien.
Tetapi perlu ingat, walaupun kita ejen boleh letak RM50, tapi kalau PU tak buat lah. 17 hingga 50 sen tak padan dengan kerja yang kita buat. Nak serve dia. Bermula pada dia tanya quotation. Masa kita, emosi kita, tenaga kita, ilmu kita. Rasanya padan tak dengan payment kerja upah tu RM17.50 ni. Kalau orang kampung pergi cakap not my level lah dengan gaji macam tu. Bukan berlagak, tapi kita ada nilai kita untuk kita untuk servis kita, orang bayar kita berapa. Kalau ikutnya nak bayar, nak dapat 91 lah. Kalau you boleh convince customer untuk bayar harga 260, go on. You punya commission lebih tinggi. Tapi basic lah kita ambil media. Kita buatlah basic RM100. Dan tambah saver. Mungkin 50, mungkin 60, tengok umur apa semua. So, total average 140 ke 160 lah. Tengok umur. Itu yang kebiasaannya harga untuk plan budak-budak. Okay? Nampak clear tak? Tetapi efek pada klien pula, apabila dia ambil harga yang rendah, kita ada rider iaitu pay your care rider. Macam mana nak clear semua ni? Okay, ni. Pay your care rider. Ni. Apa fungsi ni? Fungsi ni adalah apabila payor tu meninggal ataupun lumpuh, hanya 100 sahajanya, bagian basic saja percuma. Dia akan dapat lump sum, total ni masuk dalam cash value, dan dia akan tolak untuk bayaran tabaruk. Lagi RM50, klien kena bayar. Kalau dia ambil yang 50, kalau 130 total semua, RM80 dia kena bayar. Kalau bapak dia dah meninggal ataupun lumpuh. Right? Tapi kalau dia ambil 260, dia tak perlu bayar 1 sen dah. 260 itulah kita akan cover. Okey, contoh. Tengok, tunjuk terus. Ini nampak. Payor 260. Right? Yang best ni, dia cover sampai umur 80 tu. Bapak meninggal, polisi anak tu free sampai umur 80. 79 tahun coverage dia. Power kan? Betul? 79 tahun. Right? So, anda nak jual yang mana? Full basic? Full basic tiada RAC? Ataupun medium? RAC 60%, 70%? Basic 60-70% dan bakinya ada RAC? Ataupun you nak jual basic RM50 dan bakinya RAC? Itu pulang pada anda. PU tak takut kalau klien tahu. Kita jangan beritahu klien macam ni, nanti klien tahu. Tak perlu takut. Sebab kita cakap macam ni je. Kalau PU cakap macam ni lah, minta maaf puan, saya tak boleh bagi dengan harga RM130. Sebab bagi saya not fair untuk saya servis puan dengan dengan kos macam ni. Untuk jaga puan untuk selamanya, komersial hanya 6 tahun. So kalau saya dermakan komersial saya ni kepada puan, saya rasa saya tak boleh nak servis. Saya tak boleh bagi the good service for you.
Mindset kita yang berniaga tak boleh fikir beri harga murah. Kononnya beri harga murah, klien beli-beli. Salah. Apabila kita bagi harga murah, bisnes boleh hancur. Sebab kita tidak ada margin yang besar untuk cover kalau ada defect, ada problem masa bisnes itu berjalan. Contoh, dengan RM17.50 ni, kita nak servis klien, nak bagi dairy, duit itulah. Dairy dah mahal RM5 satu. Nak hantar kat raya ke, kat birthday ke, nak pergi jumpa dia, minyak kereta, banyak lagi kos yang kita pun tanggung. Untuk mendapatkan servis yang bagus, kita memerlukan kos yang tinggi. Jadi kalau kita buang kita punya imbuhan, jadi di mana duit yang kita nak guna untuk bagi the best service untuk klien? Sebab kita adalah orang yang memberi good service. Kalau Puan cakap, minta maaf Puan, saya rasa kalau Puan ambil 130, ini tidak adil untuk Puan. Ibarat saya telah menzalimi Puan. Sebab apa? Sebab saya tidak boleh beri the best service pada Puan kerana saya dikekangi kewangan. Sepatutnya, kalau saya ada banyak komisen, saya boleh beri extra service. Of course lah. Kan? You nak extra service, you pay more. Okay? Dan yang penting, kenapa doktor pakar mahal daripada doktor biasa? Sebab ilmu dia. Sebab idea dia. Sebab dia punya penerangan dia. Itu menunjukkan value kita. Alah, Piu tak pergi jumpa saya pun, tapi Piu dapat komisi tinggi, it's okay, tak ada masalah Puan. Tetapi, apa yang saya explain pada Puan, sama tak dengan ejen lain? Puan boleh nilai apa yang saya beri pada Puan berbanding dengan ejen lain. So, kepada ejen-ejen semua, sila naikkan value diri anda sebagai ejen yang memberi servisnya the best. Servis ni tak semestinya jumpa pergi hospital, bukan. Servis dalam bentuk presentation. Servis dalam bentuk menyampaikan maklumat. Servis dalam memberi perkhidmatan yang terbaik. Maknanya kalau klien nak tahu apa-apa, kita boleh beri the fast respon. Okay? Sebab video ni adalah untuk semua. Ejen pun saya rangkum kat sini, klien pun kat sini. Senang. Kita tak ada apa-apa nak suruh. Setiap bulan rezeki kamu dengar, kamu sebagai klien, jadi ejen lah. Most welcome. Saya Piu pun nak ramai ejen. Kawan-kawan Piu lain, ejen lain pun nak juga ejen. Contoh macam Tuan tengok video ni disebabkan oleh ejen X yang bagi link ni pada Puan, kepada Tuan. Piu tak kenal pun Tuan Puan. Tapi ejen Puan yang bawa Puan ke video ini, dan Puan pun faham nak jadi ejen, mestilah Puan akan kontak ejen Puan. Betul tak? Okay. So, apa lagi? Begitulah cerita dia. Kenapa ada RAC? Okay. Orang kata ambil RAC, cash value lagi tinggi. Dalam konteks ini tak betul. Sebenarnya RAC itu adalah untuk mengurangkan kos yang panggil kos apa? Kalau dalam business term dia kos Saudara Muhammad. Lupa. Kos hangus lah. Kos melepas. Memang kos, memang orang kata tak akan dapat balik. Jadi mana yang orang kata sorry,
terputus apa yang nak dicakap. Mengurangkan kos terlepas pada basic tu. Allah. Sebab selawat tadi Allah hantar balik. Basic tadi banyak tadi kan? So dia nak kurangkan kos melepas kat situ secara automatiknya. Caruman klien jadi rendah ataupun murah, cukup untuk cover tabaruk. Itu je. Tapi kalau untuk tambah cash value, means maksudnya okey, ini 260. Still lagi tak dapat panggil apa? Kalau lihat yang budak ni susah sikit. Kalau nak tengok yang dewasa, okey, view buka Okey. Kalau kita lihat yang dewasa ni, cuba tengok dia punya sumbangan. Sumbangan dia 69,000. Polis ni 230 sebulan. Cash value dia 30,000. Dah burn 36,000, 39,000. Dia pun ada RSC. Kalau RSC itulah untuk menambahkan cash value, kalau konteks untuk mengurangkan kos melepas dan membesarkan bahagian untuk masuk PUA, betul. Memang bila macam tu cash value akan tinggi. Tetapi isunya orang yang faham dulu-dulu bila buat basic, okey, 260 tambah saver, dia membuatkan cash value lagi boom. Okey, contoh. Sekarang ni katakanlah 230 ni adalah fully basic. Contoh. Okey, kalau kat sini memang campur, tapi contoh ni dulu punya. Tapi apabila customer tu dia bayar lagi saver ataupun RSC kata RM100. Okey, total dia adalah 330. Oh, susahnya nak tulisnya. 330. Okey, 330. Pada waktu ini cash value dia akan meningkat. Cash value dia akan meningkat. Sebab RM100 tadi dia hanya potong 3%, RM3. Jadi RM97 dia masuk dalam account investment dan diinvest, ada return dan sempat nak cover yang kos melepas tadi yang di atas 230. Dan dari situlah cash value nampak besar. Tetapi apabila macam ni RM330 dia bayar, okey, customer dapat perlindungan atas 230. Atas 100 tadi dia hanya buat simpanan je. So dalam keadaan macam ni dia ada dua option. Kalau bayar 330, dia option pertama dia dapat protection 230 plus cash value lebih tinggi. Yang kedua, dia dapat protection 330, cash value dia sama macam 230 yang tak ada cash value. Ini maksudnya cash value tu kurang daripada apa dia bayar. So, yang mana yang elok? Customer tanya, yang 330 yang dapat cash value full ke, yang 330 dapat high protection cash value yang standard? Customer tanya kita cakap balik. Apa yang you rasa patut? Kalau you ambil yang jenis A, you punya protection katalah baru 300,000. Kalau you ambil yang jenis B, you dapat 600,000. Okey, 300,000 high cash value ataupun 600,000 standard cash value. Mana you rasa lebih mana yang you rasa diperlukan oleh you sekarang? Kita tanya dia balik. The best selling adalah by asking. Biar dia jawab. Sebab dia nak beli, bukan ejen. Dia kata itulah yang tu best juga cash value, yang ni pun best juga. So kita guide lah dia the maximum dalam protection. Nak cakap pasal
protection hanya di takaful je. So di takaful ni kita go the max protection. Alright? Dah masuk bab lain dah. Okay. Keluar balik. Kita pergi ke destinasi yang asal. Okay? So 30,000. Katalah 230 tadi solid, tu dapat 30,000. Tapi kalau dia letak RM1 lagi, kat sini dia akan jadi mencanak naik lah. 60,000 ke, 70,000 ke. Tengok dia punya projection lah. So dalam konteks ni RSC adalah untuk mengurangkan kos melepas, kos burn, iaitu company punya charge, commission punya agent punya commission, leader punya commission, dia cut off kat situ. Itu tujuan dia. Right? So, kepada ejen-ejen, harap clear benda ni. Kalau customer tu minta bayar basic RM50, boleh. Dengan syarat you bayar yearly. Okey lah, fine lah. Win-win situation lah. Dia bayar setahun, good. Personasi dah okey. Dapat sekali. RM17.50 kali 12, 210. Yalah, dari segi nilai tu kan. Tapi apa-apa terpulang pada anda lah. Macam mana anda nak menentukan hala tuju perniagaan anda. Anda kena lihat dari segi sudut value anda, kos untuk mengurus, semua anda kena fikir. Kalau dia tak bayar, presidensi sangkut, siapa yang menanggung? Kita ejen menanggung. That's why dalam untuk closing kita kena make a deal dengan prospek. Tak boleh ambil macam tu je. Win-win situation. Kita committed menjaga customer. Dan kita, komitmen kita adalah memberi the best service kepada klien. Dan komitmen klien kepada ejen adalah memberi komitmen bayaran kepada polisi. Efek yang besar kepada ejen kalau klien tak bayar polisi. Kerana klien tu tak bayar, ejen boleh diterminate dan membuatkan klien-klien lain akan terkesan. Kita tak dapat you punya komisen, it's okay. You tak bayar, kita tak dapat komisen, it's okay. Tapi kerana you tak bayar, efek kepada kita, kepada kami, ejen, membuatkan kami akan diterminate. Bagaimana dengan klien kami yang committed nak bayar polisi dan committed nak kami sebagai ejen? Kalau puan sebagai customer yang bayar, committed nak kami jadi ejen ni, tiba-tiba ada orang lain tak bayar. Kerana orang lain tak bayar tu, ejen puan kena terminate. Zolim tak puan rasa klien tu tak bayar polisi kerana membuatkan ejen puan terminate? Zolim tak? Tapi rasa memang jawapan ni zolim lah. Tak pasal-pasal pula kerana dia ejen kita pula kena terminate. Lah sudah nak berhubung dengan siapa pula. Jadi bagi kita lantik dia sebab dia boleh bagi kita penerangan. Okay. So win-win situation, ejen bagi the full commitment untuk service klien, klien bagi full commitment untuk jaga polisi. Minimum 2 tahun. Dan you all confirm nak bayar sampai bila-bila, right? Tapi paling tidak 2 tahun you kena beri komitmen. Kalau pergi tanya sekarang, apatah lagi pergi tak kenal orang tu. Sekarang ni pun kita close stranger, win-win situation. Kita tak nak play. Kita serius. Kita bukan ejen. Ejen takaful adalah satu profesional, satu bidang profesional. Bukan kata ejen tak muat. Macam tak ada kerja jadi ejen. Tak maaf. Sorry. Engineer income RM10,000. Berhenti buat ejen takaful. Bukan diberhentikan, bukan tak ada kerja jadi ejen. Tak. Engineer gaji RM10,000 berhenti buat takaful. Doktor tengah servis berhenti buat takaful. Lawyer, semua. Cikgu, ni cikgu mam
Berhenti cikgu. Bukan ada masalah disiplin. Kerajaan buang. Saya PU berhenti cikgu. Buat bisnes ni full time. Tak. Ejen takaful bukan cokiang. Ejen takaful ialah satu kejayaan yang ada fulfillism. Ada sebut pai ya. Dia ada dia punya status quo dia. Jangan main-main. So, datang jadi ejen. Right? Okay. Cukup panjang dah ni. Kita akan ke topik lain pula. So, jangan lupa follow dan subscribe YouTube PU, okay, untuk dapatkan konten yang lain berkaitan takaful dan kewangan. Okay. Dah boleh follow PU di facebook.com/atiaziz. Okay. Boleh follow di urusduit.com, itu web, dan TikTok, Instagram, okay, semua adalah. Okay. Jangan lupa share. Terima kasih kerana mendengar. Minta maaf kalau ada silap kata. Kalau ada maklumat yang PU kata salah, minta PM PU, tegur, nanti PU berbetulkan. Okay, right? So kalau berminat nak jadi klien, boleh hubungi PU. Kalau berminat nak jadi ejen, boleh hubungi PU. Kalau berminat nak dapat pandangan yang sihat, boleh juga kontak PU. Okay, right? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.